السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال تعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Hadirin tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang telah mencipta manusia. Daripada manusia ini tiada, dialah yang telah mewujudkan manusia ini. Segala apa yang ada dalam manusia, dia yang mengetahuinya, dia yang mengaturnya, dan dia yang menentukannya. Yang mencipta hati, yang mencipta paru-paru, segala apa yang ada dalam badan manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala lah penciptanya. Walaqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Kami yang telah cipta manusia. Oleh kerana Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang cipta manusia, jadi dia yang tahu apa yang baik untuk manusia ini, apa yang tak baik untuk manusia ini. Dia yang tahu apa yang sesuai untuk manusia ini makan, apa yang tak sesuai untuk manusia ini makan. Dia yang tahu apa benda yang sesuai untuk manusia ini ambil untuk dijadikan sebagai rumah, apa yang tak sesuai untuk manusia ini dijadikan sebagai rumah. Dia yang tahu daripada binatang-binatang yang ribuan jenis ciptaan Allah, ribuan bilangan, ribuan jenis, setiap satu jenis tu bilangannya ribuan. Dia yang tahu binatang manakah yang sesuai daripada semua ciptaannya, yang sesuai untuk manusia ini makan. Dia yang tahu
daripada ribuan-ribuan binatang-binatang yang dia letak padanya susu. Rimau pun ada susu, bagal, dongki pun ada, bagal pun ada susu, gajah pun ada susu, girafah pun ada susu. Dia letak susu dalam semua binatang-binatang. Tapi dia tahu dalam semua binatang-binatang dia letak susu ni, susu binatang yang manakah sesuai untuk makhluk yang dia cipta yang bernama manusia ni makan. Dia yang tahu. So, dia cipta ribuan jenis binatang yang bertelur. Cicak bertelur, semut bertelur, banyak lagi lah, kita nak kira sampai pagi tak habis. Banyak binatang yang bertelur. Daripada semua binatang-binatang yang bertelur ni, binatang yang mana telurnya sesuai untuk manusia dimakan. Dia yang tahu, kerana dia yang cipta manusia. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala, ini hanya zahir. Makan minum ni zahir saja. Makan minum ni zahir, satu keperluan yang berbentuk sementara. Untuk makan minum manusia pun oleh kerana dia cipta, maka dia yang tahu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dialah yang telah beri petunjuk pada manusia. Untuk keperluan kamu, otak kamu tak boleh pakai. Untuk keperluan kamu, kepandaian kamu tak boleh pakai. Untuk makan minum kamu, kepandaian kamu tak ada. Yani kepandaian kamu tak cukup untuk menentukan binatang yang mana daging dia boleh dimakan, binatang yang cara mati macam mana yang manusia boleh makan, binatang yang mana cara mati yang macam mana manusia itu tak boleh makan. Penuh dalam kitab-kitab hadis, penuh dalam Al-Quran. Allah SWT cerita, Allah bagi panduan kepada manusia. Ini hanya untuk makan, makan. Hanya untuk makan manusia berhajat kepada panduan daripada Allah. Fir'aun pernah tanya Musa alaihissalam, "Man rabbukuma ya Musa?" Wahai Musa dan Harun, siapakah Tuhan kamu? Sayyidina Musa alaihissalam jawab, "Rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada." Musa alaihissalam jawab, "Wahai Fir'aun, Tuhanku ialah Allah. Rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada." Dia Allah yang telah berikan kepada makhluknya setiap apa yang diperlukan oleh makhluknya. Tak hanya sekadar bagi, thumma hada, dia bagi petunjuk. Lembu dia ajak bubuh otak dia, jangan pergi makan padi, makan rumput. Kambing dia ajak, jangan pergi makan kek, makan rumput. Semut dia ajak, makanan hang ialah gula-gula. Bukan gula-gula, maksud gula-gula. Sebut gula-gula. Makanan hang adalah gula. Siapa minta semut ni? Semut ni tak pernah pergi sekolah, tak pernah daftar masuk tadika pun. Peralihan pun tak ada. Siapa ajak dia? Allah. Semua makhluk, hatta manusia, apa yang manusia berhajat, dia yang tentukan. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun wa zallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun wa lahum fiha manafi'u wa masharibu afala yashkurun. Dia yang beritahu manusia binatang yang macam mana, jenis yang macam mana. Boleh kamu jadikan tunggangan, bawa muatan yang berat untuk pergi satu tempat ke satu tempat. Dia yang beritahu binatang yang jenis ini, yang mana kami jadikan pada kantungnya susu untuk kamu minum, ada manfaat pada minum susunya. Dia yang beritahu, dan semua binatang-binatang yang sejenis seperti lebah, binatang di antara semua spesies ini,
Madu yang daripada lebah yang mana sesuai untuk kamu makan, yang mana padanya Allah letak syifa. Wa uha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'rishun. Dia beritahu kepada manusia bahawa lebah antara binatang yang spesies lebah banyak, tebuan pun ada, macam-macam lagi nama, boleh tengoklah dalam buku National Geography. Di antara semua binatang tu, binatang yang mana lebahnya, madunya boleh dimakan. Ini pun ketentuan ni datang daripada Allah. Beribu-ribu, juta-juta pokok dia cipta, daripada jutaan, berbilion pokok ni, beribu-ribu juta pokok yang mana dia cipta buah-buahnya. Tetapi daripada semua pokok ni, bukan semua buah boleh makan. Ada buah, ada pokok yang mana buah dia Allah beritahu dalam Quran, makan daripada buah ni. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhil wa 'anabin wa fajjarna fiha min al-'uyun liya'kulu min thamarihi wa ma 'amilathu aydihim afala yashkurun. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Dialah Allah yang tentukan bagi manusia dalam ribuan pokok-pokok yang ada buah. Pokok yang macam mana, yang mana buahnya sesuai untuk kamu makan, wahai manusia. Yang mana makannya ada manfaat untuk kamu. Dialah Allah yang guide manusia. Semua ilmu yang ada, yang manusia sekarang ini ambil manfaat daripada benda, hakikatnya semua tersembunyi dalam Al-Quran setelah dikeluarkan oleh manusia sebelum kita. Ini hakikat, wallahi. Semua ni Allah telah sembunyi dalam Al-Quran. Dia yang beritahu sesuatu benda. Matahari apa manfaatnya, bintang. Wa huwa alladhi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Qad fassalna al-ayati liqaumin ya'lamun. Dia Allah yang masukkan dalam akal kamu bagaimana untuk kamu safar di tempat yang mana tidak ada papan tanda. Hanya kamu di lautan, kiri dan kanan semua sama, depan belakang semua sama. Macam mana kamu boleh sampai ke destinasi kamu, bawa muatan yang berat-berat? Ya Allah, masukkan dalam akal manusia. Kita dalam Quran guna arah bintang-bintang, kamu akan sampai ke destinasi dan kamu akan tahu di mana laluan kamu. Tentu yang mulia Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah untuk satu hajat yang berbentuk sementara, ini makan dan minum, hidup di dunia, nak buat rumah, nak dapatkan anak, nak ambil manfaat, nak ambil manfaat daripada bumi, nak ambil manfaat daripada tanah, nak ambil manfaat daripada gunung, yang mana Allah sembunyikan dalam tanah-tanah emas, Allah sembunyikan dalam tanah perak, besi, tembaga. Semua ni Allah yang ajar manusia untuk ambil manfaat daripadanya. Ia adalah berbentuk sementara. Ini pun manusia berhajat kepada panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa panduan, manusia tak dapat mencari apa yang baik untuk dia makan, apa yang baik untuk dia minum. Kalau ini pun dia berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan mulia Allah Subhanahu Wa Taala, lebih-lebih lagi seseorang manusia itu lebih berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menentukan pada apakah kejayaan untuknya di dunia dan di akhirat. Jadi yang mulia Allah Subhanahu Wa Taala, nabi-nabi yang diutus oleh Allah, nabi-nabi bukan hanya pandukan manusia untuk mendapat kejayaan dunia dan akhirat. Bahkan pada masa yang sama Allah Subhanahu Wa Taala gunakan nabi-nabi
untuk memandu manusia, memberitahu manusia keperluan dan hajat dia. Dituntut mulia Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia ini berhajat setiap masa kepada Allah. Allah yang telah menciptanya, maka Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu di manakah baik untuk manusia ini, manakah yang baik untuk manusia ini, manakah yang mudarat untuk manusia. Allah Subhanahu Wa Taala dengan kudratnya telah buat satu ketetapan melalui Al-Quran, melalui hadis, melalui lidah-lidah para nabi, melalui kitab-kitab yang telah diturunkan, melalui sahifah-sahifah, lembaran-lembaran yang telah diturunkan. Satu ketetapan bahawa kebahagiaan dan kesenangan di dunia dan akhirat, dan kesejahteraan, keselamatan untuk manusia yang Allah cipta ini, keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, Allah Subhanahu Wa Taala telah buat ketetapan bahawa semua keselesaan, kesemua keselamatan, kesemua kejayaan hanya di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ketetapan daripada Allah. Kerana Dia yang cipta manusia, maka Dia yang tahu manakah yang baik untuk manusia. Dalam perkara apakah yang manusia jika mengambilnya, manusia akan mendapat kejayaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala telah bagi tahu oleh lidah-lidah Rasul dan para nabi, wahai manusia seluruh hari sampai hari kiamat, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai seluruh manusia, wahai seluruh raja-raja dalam dunia, wahai seluruh menteri-menteri dalam dunia, wahai seluruh apa jua kedudukan manusia dalam dunia, semua kamu, kejayaan kamu hanya dalam satu perkara, hanya di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada agama Allah, apa jua nama perkara, apa jua nama benda tersebut selain daripada agama Allah, apa jua disebut perkara tersebut, ia disebut harta ke, ia disebut emas ke, ia disebut perak ke, ia disebut pemerintahan ke, ia disebut jawatan ke, ia disebut kekayaan ke, ia disebut kemuliaan ke, ia disebut kemasyhuran ke, ia disebut kepandaian ke, apa jua nama dia, kalau dia selain pada agama, jika seseorang manusia itu habiskan seluruh nyawanya untuk menghasilkan benda tersebut, dan nama benda itu adalah selain pada agama, ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, di dunia pun dia akan gagal. Ketika mati dia akan gagal, dia akan nampak kegagalan ketika mati. Ketika roh sampai ke hulqum, Allah akan tarik hijab, maka barulah manusia itu dia tahu di manakah sebenarnya kejayaan untuknya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib فأصدق وأكن من الصالحين ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. Di dunia Allah bagi tempoh, di dunia Allah lepas dia, di dunia Allah biar dia, apa dia cari-carilah, apa dia nak buat. Kalau dia nak buat keputusan sendiri melihat kepandaian dia, jika dia nak buat keputusan melihat kepada majoriti masyarakat dunia, jika dia ingin buat satu keputusan berdasarkan kajian mana-mana manusia, jika dia mencari satu benda yang disebut oleh seluruh manusia, Allah biar dia, Allah lepas dia, biar dia tenggelam dalam dunia dia, biar dia tenggelam dalam jawatan dia, biar dia penuh dan letih dalam mencari mengaut dunia ini. Allah biar dia. Qarun Allah biar. Qarun kata kejayaannya dalam harta yang dia ada. Dia nak makin hari makin bertambah dunia dia.
Dia megah dengan dunia dia. Dia tunjukkan kekayaan dia depan seluruh dunia. Dia datang, fakharaja ala qaumihi fi zinati. Qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladu hazzin 'azim. Dia tak keluar seorang. Qarun tak pernah keluar di depan manusia berseorangan. Bila Qarun keluar, di belakangnya ribuan manusia akan bawa kunci-kunci khazanahnya untuk tayangkan kepada seluruh Bani Israel kejayaan apa yang telah adanya. Dia keluar, Allah pun cerita, wa fakharaja ala qaumihi fi zinati. Keluar Qarun, bawa segala perhiasan dunia yang ada padanya, tayang dekat manusia, tunjuk dekat manusia, declare, isytihar depan seluruh manusia, aku kaya. Allah biar jalan, bukan setahun, bukan 2 tahun, puluhan ratusan tahun dia hidup macam tu. Allah biar. Tuan-tuan punya Allah SWT, kaum Nabi Nuh 950 tahun Allah biar kaum ni. Setiap hari mereka pesenda Nabi mereka, inni da'autu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. Punya meluat dan benci pada Nabi Nuh. Bila Nabi Nuh datang ambil kain tutup kepala, nak tengok muka dia pun tak nak. Benar ni setahun, bukan 2 tahun, 950 tahun Allah biar. Allah buat keputusan, kejayaan dalam agama. Di dunia apapun kau cari, tak zahir kegagalannya, tapi Allah tetapkan satu masa. Allah tetapkan satu masa. Bila Allah akan tunjuk yang mana apa yang Allah SWT beritahu itu benar, dan apa yang diberitahu oleh seluruh manusia semuanya tipu daya. Bila Allah akan tunjuk, bila hakikatnya akan terbuka, bila hatta idza jaa أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين tarji'unaha in kuntum sadiqin. Allah tetapkan satu masa. Bila datang masa itu, Fir'aun pun kalah buat keputusan buat kejayaan dalam agama. Fir'aun pun kalah. Bila datang hari tersebut, bila datang waktu tersebut, la ruh disabut, maka waktu itu Fir'aun laknatullah, sepanjang umur dia takabur dengan kekayaan dia, sepanjang umur dia takabur dengan jawatan dia, sepanjang umur dia takabur dengan pemerintahannya. Wa nada fir'aun fi qaumih qala ya qaumi alaysa li mulku wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun. Ialah lepas semua Bani Israel. Bani Israel siapa benar? Mana jalan yang lurus? Jalan aku atau jalan Fir'aun? Jalan aku atau jalan Musa? Tengok aku memerintah Mesir. Sungai ini mengalir di bawah pemerintahanku. Depan Nabi Musa 70,000 ahli sihir beriman. 70,000. Dia potong kaki dan potong tangan. Semua manusia nampak. 70,000 ahli sihir yang dikumpul oleh Fir'aun. Bila mereka semua berkata, qalu amanna bi rabbil alamin, rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Allah Rabbul Alamin. Kami beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Fir'aun laknatullah kata, qala amantum lahu qabla an adana lakum
إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. Firaun bagi ancaman. Semua manusia tengok, semua Bani Israil nampak, seolah kejayaan berpihak kepada Firaun. Allah lepas, Allah biar. Dia bunuh 70,000 ahli syahid. Dia gantung mereka hidup-hidup. Dia potong kaki kanan, dia potong tangan kanan, dia potong tangan kiri, dia sangkut dekat pohon-pohon tawar, dipandang dilihat oleh Bani Israil berpuluh-puluh hari mati seperti mana ayam disembelih. Allah biar. Allah tentang keputusan Allah. Dunia bukan tempat balasan. Dunia bukan tempat balasan. Dunia adalah tempat untuk persiapan. Buat baik, buat jahat, balasannya adalah akhirat. Tapi datang hari tersebut, bila datang hari tersebut, Firaun pun kalah. Datang hari tersebut, sebesar-besar mana manusia, sekaya-kaya mana manusia, semua waktu itu kata, Ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun in kanat ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhsimun فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Hari itu roh sampai ke halqum. Waktu Allah cabut nyawa, waktu itulah Allah akan tunjuk, wahai manusia, kerana kau amalkan agama, tempat itu ialah syurga. Wahai manusia, kerana kau tinggalkan agama, kau hidup ikut suka hati kau, peluh dan umur kau habis mengejar dan mencari dunia, ini tempat kau ialah neraka kami. Waktu itulah dia memerontak, minta belas kasihan Allah. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا. Ya Allah, tolonglah sesaat, pulangkan aku ke dunia. Aku ingin ambil agama supaya aku berjaya. Allah kata dah tak boleh dah. Tentu yang mulia Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala simpankan kejayaan saya dan tuan-tuan. Letakkan kejayaan saya dan tuan-tuan, kebahagiaan yang selama-lamanya, yang hakiki, hanya dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Amalkan agama, berkat amalkan agama. Di dunia Allah Subhanahu Wa Taala jamin, Allah janji bagi kesejahteraan. Allah Subhanahu Wa Taala jamin bagi ketenangan yang dicari-cari oleh seluruh manusia. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Amalkan agama, bukan balasan di akhirat. Berkat amalkan agama, Allah janji untuk bagi kebahagiaan. Untuk itu kita kata Allah tak janji bagi getah, kerana belum pasti lagi daripada getah dapat kebahagiaan. Tapi Allah janji untuk bagi kebahagiaan dengan bagi getah ataupun tak bagi getah, terpulang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi janji Allah, amalkan agama, Allah Subhanahu Wa Taala akan sejahterakan hidupnya. Tak amalkan agama, berpaling daripada agama, nak ikut kehendak hati, nak ikut hawa nafsu, kononnya ingin hidup, ingin rasa, ingin mencapai dunia ni. Wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'isatan dankan wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Tinggalkan agama, walaupun ada getah, Allah akan sempitkan kehidupan dia.
Janji ini ancaman daripada Allah. Tolak agama, walaupun hidup mewah, walaupun ada penuh harta benda, rumah besar, semua ada. Tapi Allah kata, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Orang yang berpaling daripada zikri, berpaling pada agama, berpaling pada agamaku, sesiapa yang berpaling daripada agamaku, baginya kehidupan yang sempit. Bukan bermakna kehidupan yang sempit itu dia hidup miskin, merana, merempat. Allah Subhanahu Wa Taala boleh buat apa yang dia suka. Mungkin kulit nampak cantik, buah kulit nampak cantik, kulit nampak mekhalid, kulit nampak bersinar-sinar, tapi dalam isi buruk penuh ulat. Allah boleh buat. Macam tu Allah boleh buat. Macam tu juga Allah boleh buat. Duduk di rumah yang mewah, duduk dalam serba seperti mewah, tapi hati dia Allah sempitkan. Allah boleh buat. Tentu mulia Allah Subhanahu Wa Taala, kejayaan bagi manusia hanya dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang mencari dalam selain pada agama, dalam perniagaan, menjadikan seluruh hidupnya maksudnya dalam perniagaan, mereka telah gagal. Allah beritahu dalam Quran, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bacalah kisah kaum Syuaib. Mereka ni mahir dalam perniagaan, pandai dalam masa yang singkat, dalam masa yang sekejap, boleh kumpul duit banyak-banyak, pandai dan cerdik berniaga, ambil daripada orang sempurna tapi bagi kepada orang sedikit. Kaum ni hebat, mereka ni mendapat kecekapan, kepandaian berniaga. Tidak ada mana-mana kaum yang sebelum kaum Syuaib atau selepas kaum Syuaib yang mana kemahiran berniaga boleh sesama dengan kaum Syuaib alaihissalam. Mereka ni pandai berniaga, tapi tentu mulia Allah Subhanahu Wa Taala, perniagaan mereka tak datangkan manfaat ketika datangnya maut. Ketika maut datang, malaikat datang menjemput, perniagaan mereka tak mampu untuk menyelamatkan mereka. Mereka telah gagal. Tentu mulia Allah Subhanahu Wa Taala, ada kaum yang mahir dan hebat dalam pertanian, adalah kaum Sabah. Hingga sekarang masih lagi ada sejarah, masih lagi ada kesan-kesan daripada kaum ini. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah, jannatan 'an yamin wa shimal, kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah sendiri puji negeri itu. Allah dalam Quran sendiri mengatakan bahawa kaum Sabah, apa yang kami kurniakan kepada mereka semata-mata limpah kurnia kepada kami. Negeri yang cantik, negeri yang indah, tumbuh-tumbuhan hijau. Allah jadikan air mereka itu begitu subur, tak perlukan baja untuk menyuburkan tanaman mereka. Air yang Allah cipta bagi kaum Sabah, air itu cukup untuk lalui mana-mana tanah itu akan berubah jadi hijau. Mereka ni mahir, mereka ni pandai, dan mereka rasa dan mereka sangka bahawa kejayaan mereka dan pertanian mereka, Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana ketetapan Allah, selagi mana hidup Allah tak tunjuk, sampai satu waktu Allah SWT telah buktikan dekat seluruh dunia. Mereka yang membuat keputusan bahawa kejayaan dalam pertanian mereka telah hancur musnah di dunia lagi, belum lagi di akhirat. Allah tunjuk, Allah bukti. Mula-mula Allah lepas, mula-mula Allah biar. Mullah Umar Palampuri rahmatullahi alaih lalu bagi contoh. Jangan anggap dia yang ada segala-galanya tetapi tidak ada agama. Dia kata tak ada apa. Apa tanda Tuhan murka ke aku? Tak ada. Semua okey, semua set, masuk pun okey, keluar pun okey. Buat apa pun semua okey. Tak ada yang KO. Semua okey. Semua set. Semua berjalan dengan lancar. Tak ada game, tak ada roadblock. Aku tak ada apa pun.
Tuhan tak murka pun, Tuhan tak marah pun. Mullah Umar Palampuri rahmatullahi alaih lalu bagi contoh bagaimana seorang tu tangkap seekor tikus. Dia akan ambil makanan yang paling sedap, paling disukai oleh tikus. Tak ambil lah biskut yang dah basi, tak ambil biskut yang dah masuk angin. Tak, ambil biskut yang paling sedap, biskut yang tengah ada jam ataupun yang ada coklat. Dia sangkut dalam tu. Tikus datang. Oh, maaf baik sungguhlah manusia ni, bagi biskut tengah ada jam lah tu. Bukan biskut kosong, biskut berisi. Dia mula makan sedap, makan. Bila sampai satu tahap makanan tu dah habis, maka jaring yang disangkut, jaring yang kita panggil mulut atau pembuka penutup jaring yang disangkut dengan besi, bila makanan tu habis, dia pun melentun teng. Waktu itulah barulah terbuka mata tikus ni. Apa nikmat yang dia dapat ni hanya untuk tangkap dia saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli shay'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun." Apabila mereka lupakan agamaku, nasu ma dzukiru bihi, apabila manusia ni lupa apa yang mereka dinasihati dengannya, apa Allah buat? Dia lupa agama. Bukan Allah SWT bagi dia jatuh miskin papa ke dana. Allah SWT kata, "Fatahna 'alaihim abwaaba kulli shay'in." Kami buka ke atasnya pintu segala benda. Buka pintu, bagi dekat dia, bagi. Buat perniagaan, buka kedai jalan. Buat ni okey, buat ni okey, semua berjalan. Semayang tak pernah dahi ni letak di atas bumi tanda syukur pada Allah yang bagi dekat dia. Allah yang buat orang lain, Allah yang sama yang menentukan sebahagian manusia punya perniagaan tak berjalan, Allah yang sama boleh buat dia bela juga. Allah SWT bagi kat dia. Dia tak pernah sujud dan syukur, tak pernah pun mengatakan dalam hati dia apa yang dia dapat ni Allah bagi semata-mata. Kurniaan Allah semata-mata, bukan kepandaian, bukan kecekapan, bukan kemahiran, bahkan Allah semata-mata. Allah ni kata dalam Quran, "Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya." Wahai manusia, kami yang bahagikan kehidupan kamu. Ada sebahagian kamu yang mana kami angkat dia, jadikan dia orang lebih lagi daripada orang lain. Ada sebahagian kamu kami rendahkan kedudukan dia hanya untuk pentadbiran alam. Hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Wala Umar Palampuri rahmatullah alaih selalu juga bagi contoh ikan besar beritahu ke ikan kecil. Jangan tengok makanan yang kamu nampak ni, makanan ni dalam dia ada besi itu tajam. Kalau kamu makan makanan ni, besi itu akan sangkut dekat lidah kamu, sangkut dekat mulut kamu. Kamu akan ditarik naik. Kamu akan nampak manusia, dia akan di tangan dia ada parang. Dia akan potong kamu, dia akan buang perut kamu, sisik kamu pun dia akan buang. Yang cantik-cantik mekalik-mekalik ni, dia buang habis semua. Lepas tu dia akan telah kamu selah. Lepas tu dia akan bubuh 400 atas badan kamu. Tak cukup bubuh 400, dia bubuh dalam minyak panas-panas. Lepas habis bubuh dalam minyak panas, beratus-ratus jari akan cubit kamu. Isi pun dia sapu, kepala pun dia sapu. Bukan cakap isi ya, kepala pun dia sapu, kepala pun dia makan. Bukan cakap tu, lepas dia makan isi, lepas dia sapu kepala, tulang kamu dia tak biar, bagi kucing yang makan.
habis langsung wujud kamu tak ada. Begitulah juga Muhammad Pulampuri rahmatullahi alaihi kata, dengan tengok dunia ni, wah ia sebagai kejayaan bagi kamu. Jika dunia disertakan dengan agama, dia akan menjadi sebab untuk kamu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada masa yang sama, jika dunia yang ada tidak disertakan dengan agama, dunia yang ada disertakan dengan hawa nafsu, maka dunia ini akan jadi musibah kepada orang ini waktu dia mati dan selepas mati selama-lamanya. Hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala, dalam agamalah kejayaan hakikat untuk sahabat radhiyallahu ajma'in telah faham perkara ini. Sahabat ajma'in telah terbentuk yakin dalam hati mereka. Mereka nampak dalam agama semata-mata ada kejayaan. Mereka nampak kejayaan hanya dalam agama. Pernah satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Jibril alaihi salam safar pada malam Lailatul Isra, Lailatul Mi'raj, Isra, boleh kata apa pun. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam naik daripada Baitul Maqdis, naik ke atas nak menuju ke langit, Nabi sallallahu alaihi wasallam terhidu bau wangi yang sangat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya Jibril alaihi salam, "Wahai Jibril, ini bau wangi datang dari mana?" Jibril alaihi salam beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wangi ini Tuan, wahai pesuruh Allah, wahai Nabi Allah, wangi ini bukan satu hari. Wangian ini dah ratusan tahun dah ada." Nabi SAW terkejut, wangian ini datang dari mana? Jibril AS beritahu kepada Nabi SAW, "Wahai pesuruh Allah, zaman Musa AS, seorang daripada hamba wanita sahaya Firaun, seorang daripada wanita hamba sahaya Firaun telah beriman kepada Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun alaihissalam." Dia beriman senyap-senyap. Itu tuan-tuan melihat, iman ni dia ibarat seperti wangi, dia ibarat seperti wangi-wangian. Wangian ni tak boleh ditutup. Benda lain boleh kita sembunyikan, benda lain boleh kita rahsiakan. Wangian boleh buat rahsia. Kita bubuh dalam almari boleh keluar tak? Berimannya seorang daripada hamba saya wanita Firaun telah diketahui oleh Firaun. Firaun tahu. Firaun panggil dia. Firaun suruh dia punya kuli-kuli dia bawa satu kawah dan penuhkan dengan minyak. Di dalam istana Firaun suruh panaskan minyak tersebut dalam kawah, panaskan. Firaun panggil perempuan hamba sahaya dia. Dia datang bawa dua orang anak dia. Seorang anak dia besar dan seorang anak dia masih lagi dalam pangkuan dia. Kata, "Wahai wanita, siapa Tuhan? Siapa Tuhan kau? Man Rabbuki? Siapa Tuhan kau? Aku atau Tuhan Musa?" Wanita itu kata, "Tuhanku ialah Allah." Kita betul. Yani kau berpegang atas pendirian ini bahawa Tuhan kau ialah Firaun. Tuhan kau ialah Tuhan, yani Allah, Tuhan Nabi Musa. Tahu? Kau nampak tu? Kawah yang penuh dengan minyak. Aku akan masukkan anak kau dalam itu. Aku akan goreng anak. Kita wahai Firaun, taqdi ma anta taqdi. Wahai Firaun, apa akan nak buat kat dunia ni? Firaun suruh askar pegang budak tu. Budak tu menjerit, "Ma."
Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu bahawa kasihnya Allah ni, Allah Subhanahu Wa Taala contohkan diri dia dengan mak. Mak lah wanita yang sanggup berkorban apa jua, gadaikan nyawa dia demi untuk hidup anak dia. Biar dia mati kelaparan, dengan anak dia mati. Biar dia susah, dengan anak dia susah. Anak tu panggil mak, mak, mak. Firaun yang kejam, hati yang macam batu, ambil anak dia, bawa dalam kawali yang sedang panas, meletup badan anak dia. Setitik air mata pun tak mengalir di wajah dia. Bersabar atas ketentuan Allah. Kalau untuk beramalkan atas agama, terang panggil pengawal, ambil pula anak dia. Anak yang dalam pangkuan, anak ni apa pun tak tahu, anak pun tak boleh cakap lagi, tak ada akal, masih belum sempurna lagi akal dia. Pengawal ambil, hati mak dia tersentak bila anak yang kedua, kecil lagi anak ni, apa pun tak tahu. Adakah ini pun dia nak goreng macam anak yang pertama? Tersentak hati mak dia. Allah Subhanahu Wa Taala buka hijab dekat wanita ni. Anak yang pertama kata, wahai ibu, jangan takut, korbankan demi Allah. Sekejap lagi kita akan bersama dalam surga Allah. Mak dia pun lepaskan anak dia. Anak yang paling kecil pun dibuang dalam kuali yang sedang melegak panasnya. Anak tu masuk berkecai tinggal tulang saja anak. Bayi, daging masih lembut lagi. Lepas tu Firaun perintah pengawal, bawa pula dia ni. Sebelum bawa, dia kata, wahai Firaun, ada satu permintaanku. Dia kata, apa permintaan kau? Dia kata, selepas kami mati, tulang kami kau satukan, kau tanamlah tulang kami semua sekali. Dia kata, tak apa, permintaan ni kecil ya, tak ada apa. Dia pun Firaun, dia pun pengawal tu ambil dia, bubuh dalam kuali. Dia pun mati atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Firaun ambil tulang tu, dikumpulkan sekali, dia tanam. Ditanam di satu tempat. Jibril alaihissalam kata, hari yang mana Firaun dan pengawal dia tanam tulang ni, daripada hari itu sampai hari kiamat, wangi-wangian seluruh langit ni ada. Seluruh langit, semua penduduk langit merasai bau wangi tersebut sampai hari kiamat, berkat pengorbanan seorang wanita. Tentu yang mulia Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuat keputusan bahawa agama kejayaan, tolak kepentingan dunia, tolak kemewahan dunia, mampu untuk kerja cari jadi kaya raya, mampu untuk kau dunia, tapi semua ni mampu diketepikan olehnya bila sebentuknya yakin kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama sekali, belum turun lagi mana-mana perintah Allah. Perintah Allah ni, Allah memang dah ada di sisi Allah, agama dah ada di sisi Allah. Allah tak turun lagi. Pertama sekali apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Wahai Muhammad, besarkan Tuhan kamu, supaya dalam hati seluruh manusia yang bernama sahabat ini masuk Allah. Selepas masuknya Allah, apa jua perintah Allah, walaupun terpaksa bagi nyawa, itu pun sanggup dibuat oleh mereka. Kerana bila adanya agama, bila adanya yakin pada zat Allah. Karena itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ayat sahabat, cerita satu persatu pengorbanan para sahabat. Ada sahabat yang dicincang, ada sahabat yang digantung, ada yang sahabat dikerat-kerat, ada yang sahabat dibakar, ada sahabat yang mana dibuang dengan minyak yang panas. Semua ini tidak menggoyangkan keimanan mereka. Iman mereka ibarat seperti gunung. Iman mereka itulah yang dinamakan yakin.
Apa makna yakin? Apa makna yakin? Yakin ni kata air yang berada dalam gunung. Sebuah gunung, di tengah-tengah dia tu ada air, dalam gunung, bukan tepi gunung. Dalam gunung air. Air tu Arab panggil yaqin. Air tu tak terkesan dengan udara luar. Air tu tak terkesan dengan cuaca luar. Luar panas, luar sejuk, luar macam-macam cuaca, luar macam-macam keadaan. Tapi air tu tak terkesan. Air tu dinamakan yaqin. Inilah sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yaqin mereka terbina. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bina yaqin mereka. Nabi tak bina yaqin dengan hanya tunjukkan mukjizat depan mereka. Tengok mukjizat. Sahabat tak bina yaqin dengan minta supaya Nabi tunjukkan perkara-perkara yang pelik. Tak ada. Bani Israel, imam mereka terbina sekejap. Lihat bantuan Allah. Nabi Allah Musa pukul laut. Laut pecah. Jadi 12 lorong. Tiap lorong ada tingkap. Depan mata mereka nampak Firaun dengan tenteranya yang bilangannya hampir sampai juta, semua tenggelam mati. Tak puas hati lagi, beritahu kepada Musa, wahai Nabi Allah Musa, kami tak yakin Firaun ni mati. Tunjuk, kami nak tengok depan mata kami Firaun ni mati. Kami nak sahkan. Pada zaman sekarang lah, tak menyawa, mana boleh kata mati, kena bawa doktor cek. Doktor tak tekan dum-dam, tak berjalan sampai 20 minit, dum-dam, dia duduk berlatih atas tu dan tak berjalan nyawa. Baru buat keputusan bahawa dia ni mati. Dia ni nak mati. Bani Israel tak yakin, rasa tak puas hati, tak yakin betulkah Firaun ni mati. Allah Subhanahu wa ta'ala keluarkan perintah, al-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Semua tentera Bani Israel semua tenggelam, semua masuk dalam laut, hilang. Tapi Firaun, Allah nak tunjukkan kepada Bani Israel ni bahawa Allah Maha berkuasa. Maya dia Allah timbulkan, bawa ke tepi. Tengok, dia ni dah mampu dah. Macam tu sekali tengok kehebatan kebesaran Allah, tapi iman masih tak terbina. Lepas peristiwa tu sembah anak lembu. Lepas peristiwa tu lalu berhampiran dengan kaum yang sembang, yang sedang menyembah tu berhala. Diorang kata dekat Firaun, diorang kata dekat Nabi Allah Musa, ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Nabi Allah Musa, padahal mereka ni nampak depan mata. Bagaimana Allah bantu? Depan mata nampak depan mata nampak kaum Firaun nak makan nasi, nak makan makanan bertukar jadi darah. Depan mata nampak makanan yang Bani Israel makan, benar tu kekal jadi makanan. Kaum Firaun nak makan, makanan tu bertukar jadi darah, pernah bertukar jadi katak. Depan mata tengok. Tapi iman masih tak terbina. Kenapa tuan-tuan mulia? Jalan untuk bina iman hakiki, jalan untuk bina iman yang dinamakan yakin, jalan untuk bina iman yang mana iman tu kukuh dan mantap. Seluruh dunia tak boleh gerakkan, seluruh dunia tak boleh goncang, seluruh dunia tak boleh beli iman tu. Iman tu adalah iman yang dibina dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iman itu iman para sahabat. Seluruh dunia, seluruh tentera, Cina dengan kerjaannya, Cina dengan tenteranya, tak boleh lawan para sahabat. Walaupun ramai mana pun, kerana iman mereka, iman itu yang dibina dengan dakwah. Kerana itu tentu mulia Allah Subhanahu wa ta'ala, iman para nabi, iman yang paling hakiki. Kerana iman ni selalu disuburi, kerana iman ni selalu dipanaskan. Iman ni selalu dipanaskan dengan ucapan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dakwah para nabi dan rasul, dakwah para sahabat punya dakwah dan kebesaran Allah. Tentu mulia Allah Subhanahu wa ta'ala,
saya dan tuan-tuan, untuk dapat keyakinan terhadap agama, saya dan tuan-tuan, terlebih dahulu paling penting sekali adalah kita bina yakin kita, ketingkatkan iman kita tuan-tuan pula. Dengan adanya iman, dengan adanya yakin, Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kekuatan untuk kita amalkan agama yang sempurna, untuk kita tinggalkan apa kehendak kita. Kita akan utamakan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Iman ini hanya akan terbina dengan dakwah yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan mulia Allah Subhanahu Wa Taala, selepas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan ada nabi yang akan datang sampai hari kiamat. Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya, dengan kerahimannya, telah berikan kepada umatnya, anugerahkan kepada umatnya satu usaha, satu perkara sebagai hadiah kepada umat ni, yang mana umat terdahulu semua tak dapat. Apa Allah SWT anugerah kepada umat ni? Allah Subhanahu Wa Taala anugerah kepada umat ni usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hanya dengan ibadat, kaum Nabi Nuh yang beriman dengan Nabi Nuh terlebih dahulu dapat radhiyallahu anhum wa radwan. Kalau hanya dengan ibadat, kaum Nabi Isa terlebih dahulu dapat daripada para sahabat radhiyallahu anhum wa radwan. Kalau hanya dengan ibadat, terlebih dahulu di kalangan Bani Israel ada manusia-manusia yang beribadat ribuan tahun, ratusan tahun, mereka yang lebih awal lagi dapat radhiyallahu anhum. Tapi tiada seorang di kalangan mereka yang dapat radhiyallahu. Siapa yang dapat? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang umur mereka mengikut sabdaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kebanyakan umur umat tu baina 70 wa 60, baina 60 wa 70, antara 70 hingga 80 tahun. 70-80 tahun. Kita tolak 15 tahun balik, ataupun ini balik awal. Zaman sekarang ni semua benda cepat. Zaman sekarang ni semua benda cepat. Maklumlah zaman moden. Dulu daripada sini nak pergi Kedah lambat, sekarang ni cepat. Ada highway, tapi lambat juga bila jam. Sama. Kita mulia Allah Subhanahu Wa Taala, tolak 15 tahun waktu balik, umur hanya 70. Ingat berapa? Tolak 15? 55. Kalau umur dia 80, jadi 65. Ada orang yang lebih sikit pada 80, tapi jarang. Ada tapi jarang. Berapa tahun saya dah ibadat? Tahajud kita semua tahu. Bukan istiqamah pun tahajud. Kita semua tahu lah, kerana ni kita tak perlu kita ni mutarjim bagi diri kita tahu berapa sangat tahajud kita, berapa sangat zikir kita. Tapi tuan-tuan mulia Allah Subhanahu Wa Taala elan Al-Quran, was-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina ittaba'uhum bi-ihsan radiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Dua perkara Allah sebut dalam Quran, dalam ayat ini. Allah elan satu untuk para sahabat Ansar dan Muhajirin, dan begitu juga mereka yang ikut Ansar dan Muhajirin. Perkara yang pertama, Allah kata radhiyallahu anhum wa radwan. Allah redha dengan mereka. Tidak ada kurnia yang lebih hebat daripada Allah ke atas hambanya. Mereka bila Allah kata aku redha dengan kau. Dalam syurga, ahli syurga dapat nikmat. Dapat nikmat tu, dapat nikmat ni, dapat isteri, bukan seorang, banyak-banyak pula tu. Lepas tu pakai seksi-seksi pula tu. Yang ni kalau pakai seksi ni bermakna untuk menaikkan semangat si lelaki ni. Itu dia disuruh pakai seksi. Yani dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, dia pakai 70 kain sutera yang halus, masih lagi nampak tulang dia, bukan kata kulit dia, tulang pun nampak. Ini lawa. Allah SWT semua nikmat Allah bagi.
Tapi Allah kata ada satu lagi nikmat yang sangat besar yang belum aku bagi dekat kamu. Semua ahli syurga tercengang. Macam-macam makanan dah dapat, macam-macam minuman dah dapat, rumah daripada batu mutiara, batu permata. Di dunia ni Allah beli kecil ni berjuta-juta dah. Habaq seluruh dunia aku beli. Yalah halus tak ni ya, halus kecil ya belian tu. Dalam syurga, di syurga bukan Allah bagi pakai cincin belian. Nah, ambil rumah belian. Nah, rumah pada belian. Dunia ni mana ada rumah belian? Kalau rumah belian, saya rasa seluruh dunia mati buat dengar. Pakai cincin belian ya, itu pun halus, tak nampak. Halus, kecil ya. Allah SWT tahu manusia ni, dia orang anggap belian mahal. Allah bagi rumah daripada belian. Khalaqallahu jannata adnin biyadihi labinatan min dharratin bayda min yaqutatin hamra min zabarjadatin khadra. Allah SWT kata aku buat dengan tanganku Jannatul Adan, satu batu berwarna putih mutiara. Apalagi manusia kata yang cantik warna merah, satu lagi warna merah buah sebelah dia. Manusia kata warna hijau pun cantik, buah lagi sebelah dia warna hijau. Nah, ambil. Bukan bagi cincin, bagi cincin halus tak nampak apa. Rumah dia daripada belian Allah bagi. Dah dapat semua nikmat ni. Allah kata wahai manusia, satu lagi benda aku tak bagi. Semua heran. Apa lagi Allah? Semua dah dapat. Nak cantik-cantik, nak hidup mancung. Semua orang nak hidup mancung. Nak rambut cantik, rambut Allah bagi. Nak kulit putih, kulit Allah bagi. Nak kekuatan Allah bagi. Nak kenaan Allah bagi. Apa terlintas? Baru terlintas dalam hati, tak luar lagi, kau benda ada ke depan. Baru terlintas dalam hati, Allah akan layan dia. Tapi masih lagi Allah kata satu lagi benda aku tak bagi. Apa wahai Allah? Allah kata keredaanku. Betul boleh Allah sebelum benda yang akhir sekali Allah akan bagi dalam syurga. Benda tu Allah bagi yang pertama sekali dekat sahabat Allah ajmain. Kenapa? Ibadat dekat. Kalau ibadat sekata Bani Israil lama dah dapat. Kalau ibadat kaum Nabi Isa dah lama dah dapat. Kalau ibadat kaum Nabi Musa dah lama dah dapat. Sujud berilu, sujud ratusan tahun, rukuk ratusan tahun. Dan mereka ni tak dapat gelaran radhiyallahu anhu. Mungkin dapat syurga, mungkin Allah bagi nikmat apa-apa kat dunia, tapi radhiyallahu yang paling mahal, yang paling mahal, benda yang paling mahal. Allah sebut dalam Quran, wa ridwanun minallahi akbar, dzalika huwal fawzul azim. Rasul kata keredaanku sedikit pun sangat besar daripada segala-galanya. Tapi Allah bagi kat sahabat dulu benda yang mana menjadi paling mahal, yang mendapat akhir sekali dalam syurga. Benda tu Allah bagi awal lagi. Dalam Quran ini kata والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم. Lepas tu Allah sebut syurga. Allah sebut kepada sahabat radhiyallahu anhum dahulu. Lepas tu Allah sebut syurga kepada sahabat. Kenapa tuan-tuan mula? Sebabnya sahabat Allah radhiyallahu anhu ajmain telah bangun untuk usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi Cina, kubur mereka ada di Cina. Kubur mereka laung-laung bagi tahu kenapa tinggalkan Mekah Madinah yang dicintai. Cinta dekat Nabi, cinta dekat Mekah, cinta dekat Madinah, cinta berhadiran duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada benda yang lebih dikasihi dan disayangi oleh sahabat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bunuh kami sanggup. Jangan ada satu duri pun cucian Nabi kami. Cintanya sahabat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu-satu hadis Nabi. Siapa yang mana langgar hadis Nabi, walaupun anak sendiri berkata aku tak akan cakap dengan kau selama-lamanya, dan kau telah langgar satu sabdaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta yang sangat menggila-gila. Tidak ada sisisan air wuduk Nabi yang jatuh ke bumi melainkan disambar oleh para sahabat. Tidak ada darah Nabi yang jatuh ke muka bumi melainkan diambil dan dimakan oleh para sahabat.
cinta begitu sekali dengan Nabi. Tinggalkan Mekah, tinggalkan Jannatul Baqi', tinggalkan Jannatul Mu'alla, tinggalkan Mekah, tinggalkan Zamzam, semua tinggal. Itu apa? Litakuna kalimatullahi al-ulya, supaya agama Allah tercela ke muka alam. Ini jazbah para sahabat. Ini jazbah para sahabat. Hati mereka tak ada kata nak meninggal di Jannatul Baqi'. Kubur aku ada di Jannatul Baqi', tak ada. Jazbah mereka, semangat mereka. Kami, hidup kami dan mati kami itu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu yang mulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang nak syurga seperti mana Allah bagi dekat para sahabat, siapa yang nak diri dia dapat yang terhebat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang nak makam dia tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, apa patut dia buat? Dia perlu bagi pengorbanan seperti mana yang telah diberi oleh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Allah akan bagi Jannatul Firdaus. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, syurga yang paling tinggi yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Jannatul Firdaus. Syurga itu untuk siapa? Nabi kata, a'addaha Allah lil mujahidin fi sabilillah. Jannatul Firdaus Allah cipta untuk mereka yang bersusah payah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang korbankan nyawa dia bagi nyawa dia ni. Nyawa ni kalau mati di tempat biasa, apa harga dia? Ulat keluar, busuk hangat. Tapi ni badan yang busuk ni, luka ataupun mati atas nama Allah, Allah akan pelihara jasad dia sampai hari kiamat. Badan kita ni ada harga apa? Tak ada apa. Busuk hangat lah. Apa pun tak ada. Dalam dia ni kalau keluar, Allah semua tahu lah, dalam ni keluar ni Allah, semua lari busuk. Tapi tentu mulia Allah Subhanahu wa ta'ala, ni jasad yang kata busuk ni, kalau jasad ni terkorban atas nama, atas tiket untuk membela agama Allah, atas tiket untuk membela agama Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan pelihara jasad ni sampai hari kiamat. Diharamkan tanah untuk sentuh jasad dia. Tanah diharamkan, jangan sentuh jasad dia, kerana jasad ni telah terkorban, terluka untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu mulia Allah, inilah kelebihan umat ni, keagungan, kelebihan, kesayangan tuan-tuan. Kita nak cari yang paling menghampirkan kita kepada Allah. Kita nak dapat kita dapat pendekatan dengan jemaah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu mulia Allah SWT, saya dan tuan-tuan perlu buat pengorbanan seperti mana pengorbanan yang telah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketepikan dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Tabarakalladzi in syaa'a ja'ala laka khairan min dzalika jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa yaj'al laka qusura. Allah tawarkan kepada Nabi, wahai Muhammad, kalau kamu nak, kami boleh bina istana untuk engkau. Nah, ambil istana. Sebelah istana itu ada sungai yang mengalir. Nabi sallallahu alaihi wasallam tolak tuan untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk tunjukkan kepada umat untuk dapat pendekatan di sisi Allah. Saya dan tuan-tuan kena bermujahadah, bersusah payah. Tuan-tuan mulia Allah Subhanahu wa ta'ala, bertuahlah. Sesiapa yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala ambil nyawa, Allah Subhanahu wa ta'ala guna diri dia, guna nyawa dia, guna harta dia untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia orang sangat bertuah. Orang sangat bertuah. Sangat bertuah. Kerana agama, kerana untuk agama, bela kuda, taik kuda pun akan ditimbang hari kiamat, akan diberi pahala. Kenapa kuda ni dia bawa ada niat lahatiran. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, sesiapa yang mana bela kuda, yang mana tujuanan niat dia supaya kuda ni untuk digunakan fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, tahi kuda hari kiamat nanti akan ditimbang dan akan diberi pahala kepadanya.
Kenapa tuan-tuan mulia? Dia ada sangkut paut dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi sebab untuk tersebarnya agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan mulia Allah Subhanahu wa taala, ini satu tugas, inilah satu usaha Allah Subhanahu wa taala telah jadikan saya dan tuan-tuan bertanggungjawab. Sesiapa yang ambilnya, sesiapa yang mana korbankan segala keperluannya untuk usaha ini, sesiapa yang ketepikan segala keinginannya, segala keselesaannya, segala kesenangannya demi untuk buat atau untuk ambil usaha mulia ini, Allah Subhanahu wa taala di dunia lagi Allah Subhanahu wa taala akan muliakan dia. Di dunia lagi Allah Subhanahu wa taala akan muliakan dia. Allah Subhanahu wa taala akan bagi kejayaan kepada dia, kejayaan yang hakiki, dan dalam syurga nanti Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan dia Jannatul Firdaus. Allah Subhanahu wa taala akan bagi dia satu nikmat yang sangat-sangat berharga. Allah Subhanahu wa taala akan bagi dia setiap hari boleh ziarah wajah Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari boleh ziarah wajah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, ada manusia yang mana tahun sekali boleh lihat wajah Allah, melihat kepada kedudukan dia tahun sekali. Ada pula manusia yang mana sebulan sekali. Ada manusia yang mana seminggu sekali. Ada yang mana manusia sehari sekali. Ada yang manusia yang mana setiap hari, setiap kali dia boleh ziarah wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada benda yang secantik daripada Allah Subhanahu wa taala. Secantik-cantiknya, seindah-indahnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, siapa yang akan dapat? Orang yang mana korbankan diri dia, orang yang mana ketepikan segala kesenangan dia, orang yang mana utamakan usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam, bawa harta dia, gadaikan harta dia, gadaikan nyawa dia, gadaikan masa dia semata-mata untuk agama Allah Subhanahu wa taala, sampailah dia mati. Allahu akbar, Allahu akbar. Jasadnya pun berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya cerita depan tuan-tuan, dan berkali-kali kita akan cerita. Tuan-tuan mulia Allah Subhanahu wa taala, Mula Umar Palempuri rahmatullahi alaihi kata, saya dengar cerita ni daripada Mula Umar Palempuri sendiri, dan juga saya pernah dengar cerita ni daripada Ustaz saya Muhammad Nazrul Rahman. Saya sendiri dengar cerita ni, saya sendiri baca kisah ni dalam buku. Di Iraq mungkin ratusan tahun yang dulu di Iraq, sebelah dengan sungai Dajlah terdapat beberapa kubur para sahabat. Raja yang waktu itu, yang kita panggil gubernur ke pemerintah yang waktu itu, dia mimpi di kalangan sahabat yang kubur mereka bersebelahan dengan sungai itu, bagi tahu kat dia, cepat selamatkan kubur kami. Bila dia mimpi tu, dia rasa ni setakat mimpi, sekadar mimpi je lah. Kali kedua mimpi lagi, sahabat tu kata, cepat ubah kubur kami. Kubur tu bersebelahan dengan sungai dia makin hakis, jadi cepat selamatkan kubur kami. Kali kedua ada mimpi, dia rasa ni mimpi je lah, tak ada apa-apa hakikat, mimpi. Kali ketiga ada mimpi lagi, sahabat tu kata, orang nak beritahu orang berkali-kali, tak dengar lah. Ni bahasa Kedah lah, sahabat tu kata lebih kurang. Sahabat tu kata, cepat ubah kubur kami, cepat. Pemerintah ni, dia kata, kita nak ubah kubur ni, nak korek kubur ni, lepas ribuan tahun dah berlalu, nak ubah. Dan waktu tu Mula Umar Palempuri rahmatullahi alaihi kata, waktu tu adalah musim haji. Bila dengar bahawa kubur sahabat nak dikorek dan jasad sahabat nak dipindah, semua orang kata waktu tu, tunggu habis haji, kami pun nak datang, nak tengok, nak dengar orang yang mati syahid ni, jasad dia tak jadi apa-apa. Bukan kata jasad dia, baju yang dia pakai pun Allah SWT kekal, jangan bagi rosak baju tu.
Kita ni kalau pakai kain kapan ke, tidur dengan kain kapan dalam tu, lepas ada 3 bulan kain kapan tu tak ada, hilang. Pasal apa? Ada pencuri kain kapan. Pasal kain tu hilang lah. Bila lepas musim haji semua orang datang. Saya tentang kisah ni saya dengar daripada Umar Palempuri dan ustaz kami Manazul Hamam pun pernah bayan. Dan saya baca kisah ni sendiri ditulis oleh mufti. Dia pergi Iraq, Mufti Taqi Uthmani, mufti Pakistan. Dia pergi Iraq dan kisah ni dia dapat dari sana. Bila semua orang lepas balik haji semua orang datang, orang nak tengok sahabat, diorang korek kubur, diorang gali kubur tu semula. Allahu Akbar, tengok mata ni masih macam orang hidup. Mata dia sikit pun tak berubah. Kenapa tuan-tuan melihat Allah SWT berfirman, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un walakin la tash'urun. Yang kamu kata mereka ni mati, mereka ni hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tuan-tuan? Kerana mereka ni telah gadaikan nyawa mereka demi untuk tegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Agama Allah lah, seperti Allah tu mulia, agama Allah SWT mulia. Sesiapa yang ada sangkut paut, sesiapa yang ada sangkut paut, ada kaitan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan muliakan dia seperti mana Allah muliakan agama Allah. Tuan-tuan mulia, saya dan tuan-tuan perlu buat pengorbanan. Kita tak tunggu, jangan kita tengok apa hasil kita bukan dipertanggungjawabkan atas hasil. Kita keluar satu negara, kita pergi satu negara, apa hasilnya itu bukan tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita korbankan diri kita korbankan harta kita untuk agama Allah sampai Allah redha dengan kita, tuan. Siapa sedia di kalangan tuan-tuan? Kamana kata 4 bulan negara jauh, syabas tuan. Bangun tuan, masya-Allah 4 bulan. Dalam usaha dakwah, bagi nama dulu baru persiapan. Sahabat bagi nama dulu untuk Badar. Lepas tu baru tanya Nabi, ya Rasulullah, boleh tak saya balik untuk ambil pedang? Sahabat tak kata, ya Rasulullah, tunggu persiapan dulu baru kita jalan. Tak, ambil kami dulu ya Rasulullah, persiapan kemudian. Allahu Akbar. Allah akan hargai harta dia, Allah akan hargai nyawa dia, Allah akan hargai anak bini yang dia tinggal untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan biar mereka ni papa dan kedana. Allah akan jaga mereka. Kita nak jaga, kita tak mampu. Peperangan Tabuk, sahabat bagi nama dulu. Lepas tu baru Nabi kata, kamu balik, persiapan tak cukup, balik. Mereka balik dalam keadaan menangis. Disebut oleh Allah dalam Quran. Itu Allah sebut. Pada mereka tak pergi jihad kan? Mereka ni tak pergi jihad. Mereka tak pergi dengan Allah. Mereka disuruh pulang. Tak boleh pergi dengan Allah. Sebab persiapan tak cukup. Oleh kerana mereka ni dah ada keinginan, Allah sebut juga mereka ni Al-Quran, Allah redha dengan mereka. Tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Wahai Muhammad, mereka berpaling daripada engkau balik ke rumah dalam keadaan air mata mengalir di pipi mereka kerana tidak ada benda untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Doa Malaysia, orang Malaysia Allah mudah. Untuk pergi seluruh dunia kita kena azab. Untuk pergi seluruh dunia, di mana-mana dunia ada tapak kaki kita untuk agama Allah. Bangun tuan. Orang sekali buat bisnes, kata barang saya kena pergi seluruh dunia. Kalau Pepsi seluruh dunia ada Pepsi. Kalau pipe besi seluruh dunia kena ada. Kerana kita kena buat azam. Di mana dunia, di situ ada tapak kaki kita. Agama Allah. Bangun. Daripada rumah kita sampai di mana tapak kaki kita, di situ Allah akan bagi satu rumah daripada satu mutiara, bukan pecah-pecah. Macam benih lah tuan. Benih selagi mana kita tak letak atas tanah, macam mana nak tumbuh? Benih itu disimpan dalam almari. Beli mahal-mahal daripada luar negara. Benih buah dia 5, tapi buah dalam almari bila nak tumbuh? Tentulah diri kita Allah SWT beri kemampuan. Allah bukan hanya beri kemampuan kepada Maulana Ilyas rahmatullah alaihi seorang diri. Allah bukan hanya beri kemampuan hanya kepada Maulana Yusuf rahmatullah alaihi. Setiap saya dan tuan-tuan
Allah SWT letak kemampuan, kerana itu Allah SWT cipta saya dan tuan-tuan daripada umat Nabi Muhammad SAW. Kita kena letak diri kita. Kalau benih dia kena buang, benih itu perlu ditanam, perlu letak atas tanah baru dia tumbuh. Saya dan tuan-tuan kita buat usaha, pergi pintu ke pintu jumpa manusia. Allah SWT akan ambil usaha daripada kita. Tuan-tuan, Masya Allah. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu wa lakal hamdu kulluhu. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu dharra wa lakal hamdu lillah. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Ya Rahim, Ya Karim, Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Ghafur. Lakal asma'ul husna nad'uka biha ya Allah. Lakal asma'ul husna nad'uka biha ya Allah. Ya Rahim, Ya Karim, Ya Aziz. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم وبكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تعفو عنا خطايانا وأن تغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من قول والعمل والنية. اللهم ارزقنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا ورزقا طيبا مطيبا حلالا وشفاء من كل داء. اللهم ارحمنا من ترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.